Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi kembali ke channel Lebih-Lebih Studio pada kali ini. Dan beberapa jam lepas, kita telah pun dikejutkan oleh satu cadangan yang agak panas daripada pelakon Elly Suryati berkenaan dengan cadangan beliau mahu mencadangkan kepada kerajaan dalam proses penambahbaikan Akta Fimnas. Beliau mahukan para YouTuber seperti kita, seperti kita ni dikenakan lesen untuk mengendalikan akaun di YouTube. Jadi saya pada dasarnya tidak bersetuju, tidak bersetuju pada dasarnya. Ini adalah kerana walaupun seseorang itu seperti saya buat YouTube, tidak semestinya saya buat duit. Kadang-kadang seperti yang Elly Suryati cakap tu, yang dia kata yang buat YouTube ni boleh menjana pendapatan yang lumayan, hasil daripada aktiviti yang mereka buat di YouTube, hasil konten yang menarik mereka upload di YouTube telah menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan kepada mereka. Padahal Elly Suryati tidak tahu berapa susahnya nak sampai ke tahap itu sebenarnya. Sebenarnya ada ramai lagi YouTuber yang masih lagi terkial-kial dalam dunia YouTube ini, termasuklah saya. Saya baru je dapat monetize channel YouTube saya. Tapi kalau saya dah terus dikenakan lesen ataupun YouTuber seperti saya dikenakan lesen oleh kerajaan, besar kemungkinan saya mungkin tak buat YouTube lagi lah. Pasal apa? Ia telah menyekat kreativiti dan inovasi yang saya ada untuk dikongsi bersama dengan orang di luar. Dan seperkara lagi yang saya tidak setuju adalah disebabkan oleh kita tak boleh samakan YouTuber ni dengan penerbit filem yang kat luar. Tak sama. Penerbit filem kat luar ataupun penerbit drama yang ada di Malaysia ni, mereka kadang-kadang mendapat geran daripada stesen TV untuk melahirkan ataupun untuk menerbitkan drama mereka. Dan ada filem-filem juga mendapat geran yang cukup besar daripada kerajaan. Tapi YouTuber tak ada. YouTuber tak ada. Dan penerbit filem, mereka menerbitkan filem untuk dipaparkan di panggung wayang. Di panggung wayang, untuk dimasukkan sebagai tatapan umum, yang mana untuk menonton hasil kreativiti mereka tersebut, filem mereka kena beli tiket. Maksudnya mereka mempromosikan filem mereka di panggung-panggung wayang. Dan siapa yang nak menonton filem mereka kena pergi ke panggung wayang lah, beli tiket, nak beli kan, dan hasil tersebut akan diperolehi oleh mereka. Tapi YouTube dia tak macam tu. YouTube dia buat konten yang menarik, dia upload ke YouTube untuk semua orang tengok secara percuma. Secara percuma, tak ada bayaran pun. Yang diminta hanyalah subscribe, like, dislike, komen. Itu saja. Yang menjana pendapatan untuk YouTuber adalah iklan. Iklan yang mana pendapatan iklan tu sebenarnya diperolehi oleh YouTube, bukan YouTuber. Tapi disebabkan oleh iklan tersebut dimainkan di video-video ataupun konten-konten yang mana copyrightnya dimiliki oleh YouTuber punya channel, maka YouTube membayar sebahagian kecil daripada pendapatan iklan mereka itu kepada YouTuber seperti saya. Itu beza dia. Dan lagi satu perkara yang dibangkitkan oleh Elly Suryati yang saya rasa amat tidak bersetuju adalah berkenaan dengan pendapatan lumayan yang dinikmati oleh YouTubers hasil daripada memuat naik video-video yang menarik di YouTube
yang telah mendapat jutaan tontonan. Okey, jadi YouTubers akan mendapat pendapatan lumayan hasil daripada konten tersebut. Padahal Ellie Surati kena faham, okey, bahawa untuk mencapai ke tahap itu bukannya satu jalan yang mudah. Okey, kalau kita lihat YouTubers yang telah berjaya menjadi social influencer sekarang ini, mereka mengambil masa cukup lama untuk mencapai ke tahap itu. Dan seperti yang kita tahu, YouTubers yang baru-baru ini pecah panggung, orang cakap, channel Sugu Pabrita kan, itu antara channel-channel ataupun YouTubers yang saya anggap rare sekali, jarang berlaku sebenarnya. Okey, dan tidak semua orang akan mengalami suasana tersebut. Okey, pencapaian yang dicapai oleh sepasang suami isteri tersebut, tidak semua. Okey, ada yang tewas di tengah jalan, ada yang tak nak buat lagi, ada yang terus putus asa, pasal bukan mudah untuk dapat pendapatan sebanyak itu di YouTube. Okay. Jadi saya rasa Ellie Surati tidak sepatutnya memperkatakan ataupun mempertikaikan tentang pendapatan yang telah diperolehi oleh YouTubers yang telah berjaya sejak hari ini. Pasal apa? Mereka telah mengalami pelbagai cabaran yang telah dilalui mereka sebelum mereka mencapai ke tahap itu. Usaha mereka untuk capai ke tahap itu pun bukan main banyak, bukan senang untuk capai ke tahap itu. Untuk dapatkan 1,000 subscriber saja bukan senang. Saya pun bukan senang nak dapat. Okey? Dan nak tengok tontonan 4,000 jam tu, nak capai tu bukan senang. Jadi macam mana kita nak cakap kalau seorang itu nak involve ataupun nak terlibat dalam dunia YouTuber ni, terus kita kenakan lesen. Okey, ataupun lepas itu dia berjaya dikenakan lesen. Bagi saya itu adalah satu yang tidak munasabah lah, tidak munasabah. Sebab kenapa? Dia akan membunuh kreativiti dan inovasi seseorang, pertama. Yang kedua, okey, pendapatan itu datangnya daripada luar negara. Tidak ada kesan terus kepada ekonomi negara. Seperkara lagi yang telah diperkatakan oleh Ellie Surati adalah disebabkan oleh beliau melihat dirinya selaku penggiat seni menjadi mangsa keadaan. Tapi keadaan apa kita tak tahu. Setahu saya, YouTubers tak kacau penggiat seni yang lain. Malah YouTube menyediakan platform untuk sesiapa saja untuk berkarya ataupun menghasilkan konten-konten yang kreatif untuk dipaparkan di platform mereka. Dan hasilnya, sekiranya tontonan itu mencapai jutaan tontonan dan iklan pun ditonton, maka kita dapat bayaran daripada hasil tontonan tersebut. Tapi kalau video kita dimahu naik ke YouTube dan tidak ada seorang pun menonton ataupun melihat iklan yang telah diiklankan dalam video tersebut, kita pun tak dapat bayaran. Okey, jadi dari segi mana penggiat seni seperti Ellie Surati ini telah menjadi mangsa, keadaan mana saya pun tak tahu, nak cakap pun tak tahu. Jadi kita kena tanya Ellie Surati sendiri, keadaan yang macam mana menyebabkan dia telah menjadi mangsa. Bagi saya lah, bila saya baca dia punya artikel yang telah dimuat naik ke portal Hortikaya, dia mengatakan bahawa YouTubers ini patut dikenakan lesen atas disebabkan oleh mereka berjaya hasil kreativiti mereka. Adakah ini bermaksud selaku penggiat seni Ellie Surati merasa cemburu kepada mereka-mereka ataupun YouTuber yang mempunyai kreativiti yang tinggi? Itu kena dijawab oleh Ellie Surati sendiri. Pasal apa? Kenyataan begitu mencerminkan bahawa beliau tidak profesional dalam bersaing secara sihat dalam menghasilkan konten-konten ataupun hasil-hasil pembikinan filem ataupun konten yang menarik untuk ditatap oleh para penonton ataupun orang-orang ramai. Jadi saya merasakan bahawa kenyataan Ellie Surati ini lebih kepada emosi, bukannya profesionalism.
Dan yang paling menarik, ini yang paling menarik, macam mana Elly Suriati boleh mencadangkan kepada kerajaan untuk mengenakan lesen kepada YouTubers, sedangkan beliau sendiri tidak merasai bagaimana proses nak. Jadi saranan saya kepada Elly Suriati adalah supaya beliau membuat channel YouTube beliau sendiri dan bersama-sama kita menjadi YouTuber, menjana pendapatan di YouTube, dan juga dapat bersama-sama bersama-sama kita menghasilkan konten-konten yang berkualiti di masa akan datang. Jadi ada lebih baik kepada Elly Suriati ini, ataupun kita panggil Kakak Elly lah, untuk bersama-sama kita merasai ataupun bersama-sama kita dalam perjalanan kita mencapai kejayaan yang ingin kita kecapi. Kerana saya lihat kebanyakan pelibatan Kak Elly sendiri sebenarnya dipaparkan di YouTube channel milik orang lain. Tibalah masanya Kak Elly buat channel YouTube Kak Elly sendiri, dan kita akan sokong. Kita sebagai YouTuber, kita akan sokong, kita akan subscribe Kak Elly punya channel. Ini saja pandangan saya berkenaan dengan isu lesen YouTubers ini yang telah dicadangkan oleh Kak Elly tadi. Jadi saya hanya berharap bahawa cadangan ini tidak dimasukkan ke dalam penambahbaikan Akta Pinas, supaya kita dapat terus bersama-sama berkarya dan menghasilkan konten-konten. Jadi sepatah pantun daripada saya, kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.